Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Daripada harapandaily.com, 3 Jun 2024, PAS sarung pakaian mirip PDRM. Berita penuh. PAS melalui sayap Jabatan Amal Parti itu mendapat kecaman orang ramai lantaran menyarung pakaian yang mirip dengan penguatkuasa polis Diraja Malaysia PDRM. Menerusi TikTok daripada Jabatan Amal Malaysia Selangor, sekumpulan lelaki dilihat sedang memakai vest seakan-akan menyerupai seragam PDRM. Rata-rata menyindir ahli dan penyokong PAS yang dilihat berangan-angan mahu menjadi anggota keselamatan negara Malaysia. Salah satu daripada komen, kembang kucup muka dapat pakai serupa polis. Cara jalan pun kemain action macam polis. Tengah sebarkan dakwah aloha ke tu. Manakala yang lain pula berkata, angan-angan nak jadi polis tapi tak dapat. Jadi guard jaga parking unit amal pun jadilah. Demikian antara komentar warganet di TikTok Jabatan Amal Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, RCI untuk Pulau Batu Putih akan dilaksanakan. Ini sudah disahkan dan confirm akan buatlah. Jadi Mahathir sebenarnya dalam masalah yang agak besar sekarang ini, dan tiba-tiba dia pula muncul mengkritik pula macam-macam. Tapi ramai pengkritik mengkritik sikap Mahathir. Daripada dia kritik ulas panjang-panjang, jawablah di RCI. Jawablah di RCI nanti. Tak perlu ulas panjang. Ramai kritik sikap Mahathir. Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Mahathir yang setelah itu mengulas panjang selepas diarahkan hadir ke prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan dengan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun akan datang ini. Saya setuju, daripada dia bising kat media sosial, lebih baik Mahathir jawablah nanti di RCI. Jawablah nanti di RCI. Bagaimanapun Mahathir menerusi laman X berkata beliau akan menghadiri prosiding itu. Tetapi beliau juga sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Katanya ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan telah dituju kepada saya, dia kata, secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Of course lah. Ini bukan perkara biasa, ini kedaulatan negara. Sampai Agung sekarang ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pun pernah menyebut, Baginda pernah bertitah, Baginda turut melahirkan duka cita Baginda berkenaan dengan Pulau Batu Putih ini, yang mana Baginda bertitah bahawa tidak ada perbincangan yang sepatutnya dibuat, terutamanya kepada kerajaan Johor sendiri. Tidak ada, tiba-tiba saja semuanya dibatalkan, ditarik balik permohonan itu. Baginda cukup murka. Ini seolah-olah Mahathir akan melawan kerajaan Malaysia ni. Perbicaraan ini seolah-olah melawan kerajaan Malaysia, seolah-olah saja. Dan tuduhan-tuduhan tersebut, kata Mahathir, dibuat termasuk oleh ahli majlis Jemaah Menteri sekarang. Antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Itulah yang telah disebut, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Itulah yang telah disebut bahawa beliau membuat sembunyi-sembunyi keputusan itu secara sendirian. Kalau ada nanti, jawablah dekat RCI. Jawab dekat RCI siapa lagi yang Mahathir ada buat perbincangan. Kalau ada, okeylah. Kalau tak ada, jawablah nanti dekat RCI. Jadi Mahathir kata, jika tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup, katanya. Jangan risau. Nanti jawab dekat RCI lah.
Ini ada satu tangkap layar juga yang saya nampak di sini. Bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Itu kata Menteri Undang-Undang sekarang, Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Beliau berkata peguam negara cuti 4 hari. Nah, waktu itu garden leave, dipaksa cuti waktu itu. Tiada siapa yang tahu waktu itu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi waktu itu, menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa, dan tidak seorang pun menggambar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas khas, dan dia, iaitu bekas Perdana Menteri, dipanggil tetapi dia tak datang. Dan kita sudah ada suruhan Jaya Diraja RCI, beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap. Itu kata Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Nah, saya setuju juga. Kalau Mahathir tidak mau datang, ikutlah undang-undang. Kalau undang-undang kata dia boleh ditangkap, tangkap sejalah. Menjengah ke ruang komen di laman X Mahathir pula, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu tidak perlulah buat banyak bunyi-bunyi bising tahap apa, memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Nah, mereka kata jawablah di RCI nanti. Tak payahlah nak ulas panjang-panjang. RCI ini bukan PRU nak cari undi. Kalau betul nak takut apa, lainlah kalau salah. Betul lah. Kalau betul nak takut apa, lainlah kalau salah. Dah panggil, pergilah buka cerita di sini. Dah panggil, pergilah bukan cerita di sini, kata warganet lagi. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bila didedahkan dalam Dewan Negara, hang spin kata tak ada notis. Ni sampai mahkamah keluarkan sapina, acah play victim pula, dia kata. Nah, antara komen-komen yang lain. Komen yang lain lagi tak payah cakap banyak. Hadir sajalah kalau berani. Sama juga bab isytihar harta, sampai bila nak tangguh. Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis mengharapkan Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut berlangsung. Antara komennya, tolong jangan kata saya dah tak ingat semasa di soal ya Tun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan daya ingatan Tun, sebab pengalaman lalu Tun ni asyik kata saya tak ingat, kata pengguna X Suraya Official. Pada 1 April, Datuk Seri Azalina Osman Said di Dewan Negara mendedahkan bahawa Mahathir yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang telah bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi tersebut, Azalina Osman Said juga berkata Perdana Menteri pada ketika itu telah membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa pun mengetahuinya, termasuklah peguam negara yang pada ketika itu bercuti. Bercuti. Walaupun begitu, tanpa menamakan Perdana Menteri berkenaan, Azalina menjelaskan perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Azalina turut menegaskan bahawa Malaysia tidak akan kehilangan Batu Putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Sehubungan daripada itu, beliau berharap semua pihak memberikan kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu yang membabitkan kedaulatan negara. Ini ada satu lagi pula tangkap layar kenyataan media Sapina ke RCI Pulau Batu Putih yang ditulis oleh Mahathir. Panjang betul lah. Panjang, berapa? 14 poin yang dia kongsikan di sana. Okey, saya setuju sangat. Daripada duduk bising dekat media sosial, lebih baik Mahathir ikutlah RCI itu, pergi RCI, jawablah di RCI nanti. Supaya kita akan tahu nanti siapakah yang bertanggungjawab. Yang kita mau tahu ini siapa yang bertanggungjawab, dan pada masa akan datang bagaimana supaya tidak lagi berlaku sebegini lagi di masa depan untuk kedaulatan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.